Majlis kita pada pagi ini didahului dengan ucapan perhasinan oleh Yang Berusaha Puan Siti Aidah binti Muhammad Kasim, Guru Besar SKPP 15 1, maafkan saya, dipersilakan. Terima kasih Cikgu Liza Fatmayanti selaku pengerusi majlis pada pagi ini. Apa khabar semua ibu bapa dan anak-anak yang dikasihi, semoga dalam keadaan sihat sejahtera. Okey. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang dihormati Puan Loh Chu Im, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Hiza Khalid, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Muhammad Junaid Azmi, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, guru-guru, ibu bapa dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Sebelum saya meneruskan majlis, saya merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada AJK pendaftaran tahun 1 yang diketuai oleh Ustazah Hidayati Muhammad Noor atas usaha keras menjayakan majlis pendaftaran ini. Untuk pengetahuan ibu bapa, guru-guru ini waktu cuti siang malam berusaha bersungguh-sungguh untuk menjayakan program pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya pada hari ini kita semua diberi kesihatan dan kelapangan waktu bagi bersama-sama menghadiri majlis pendaftaran tahun 1. Hadirin yang dihormati, saya mewakili seluruh warga kerja sekolah ini mengucapkan tahniah dan syabas kepada murid-murid tahun 1 seramai 75 orang setakat ini yang telah diterima masuk ke sekolah ini. Tahniah diucapkan kepada ibu bapa juga yang dapat meluangkan masa pada hari bekerja untuk sama-sama mendengar taklimat tentang pendaftaran dan memberi gambaran ringkas tentang sekolah SKPP 15 1. Sebelum saya meneruskan perasmian majlis, ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bahawa sekolah SKPP 15 1 menumpang di sekolah menengah 18 1 di Blok C, iaitu kita ialah sekolah Coexist. Okay, bilangan guru setakat ini ialah 37 orang dan bilangan staf ialah seramai 2 orang. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sekolah ini ditubuhkan pada 1 Januari 2020. Dan bilangan murid termasuklah tuan-tuan dan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ialah seramai 550 orang. Anggaran lebih kurang sebab ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi suka saya memaklumkan bahawa sekolah kita tidak ada penggiliran kerana enrolment kita kurang daripada 600 murid. Okey. Walaupun sekolah kita baru ditubuhkan pada tahun 2020, namun kita telah mencapai kejayaan kecil untuk pengetahuan daripada tahun 2020 hinggalah tahun 2022 ini banyak kejayaan telah kita capai di peringkat Putrajaya dan juga di peringkat kebangsaan. Slide seterusnya ditunjukkan pada slide seterusnya yang ini. Kita telah berjaya ke peringkat kebangsaan walaupun hanya menyertai mewakili Putrajaya, tetapi itu satu pencapaian yang sungguh membanggakan untuk sekolah yang baru dan sekolah yang kecil. Okey, seterusnya. Okey, untuk pengetahuan tuan puan-puan, kita telah menganjurkan satu program fit workout. Okey, kita telah menjadi penganjur lah di peringkat Putrajaya. Okey, dan ini adalah contoh-contoh kejayaan yang dikecapi di peringkat kebangsaan. Okey, slide seterusnya. Ini maknanya kita telah memenanginya dan inilah aktiviti yang bagi saya kejayaan kecil tetapi bermakna untuk warga sekolah, iaitu dengan aktiviti murid, dengan nilai murid, menjaga kebersihan, recycle dan sebagainya. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan,
saya mengambil kesempatan pada hari ini ialah agar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang darjah 1 ini dapat melibatkan diri dan menjadi murid yang cemerlang yang terbaik dalam bidang kurikulum Sasiah maupun Koko. Kerana kita ialah membentuk insan yang sempurna, yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek mereka. Okey. Pada 21 Mac, iaitu pada Isnin depan, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan akan memulakan hari persekolahan. Sudah tentu pengalaman ini ialah pengalaman baru yang tak sama dengan mereka masuk ke tadika dulu. Ya, ada guru jaga, makan dan sebagainya, tetapi dengan memasuki aliran perdana, kita panggil aliran perdana, anak-anak tuan-tuan dan perempuan diberi peluang untuk menikmati suasana berdikari. Ya, mereka kena uruskan diri mereka sendiri dari segi makan, pergi ke tandas, bergaul dan sebagainya. Jadi namun begitu, saya ingin memberi keyakinan kepada tuan-tuan dan perempuan bahawa para guru di sekolah akan memberi komitmen yang tinggi dan memastikan keselamatan anak tuan-tuan dan puan-puan terus dijaga. Oleh itu saya amat berharap agar tuan-tuan dan puan terus memberi sokongan, sama ada dari segi doa, dorongan, sokongan kepada anak-anak dan juga melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sekolah. Untuk mencapai kejayaan, kita tidak boleh hanya bercakap seperti saya hari ini, berjaya, lepas tu kita tidur, kita mimpi, kan? Ia tak akan jadi. Tetapi ia adalah usaha keras daripada anak-anak, daripada guru dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya amat berharap tuan-tuan dan puan-puan memberi sokongan, sama ada dari segi idea, dari segi tenaga, dari segi wang ringgit jika mampu melalui PIBG, ataupun boleh memberi sumbangan dalam bentuk barang. Okay, jadi saya harap ibu bapa dapat melibatkan diri dalam persatuan ibu bapa dan guru dan juga kumpulan sokongan ibu bapa yang sentiasa menjadi tulang belakang dalam kejayaan sekolah. Saya amat mengalu-alukanlah komitmen dan kerjasama ibu bapa yang tak kunjung padam. Antaranya mungkin lain-lain tak boleh, tetapi jika ada perasaan tidak puas hati, kadang-kadang kita rasa macam tak puas hati, kan, ataupun anak kita dah balik dari sekolah memberi komen-komen yang negatif yang kadang-kadang menyebabkan kita naik marah, kan. Saya pun ibu bapa juga. Namun begitu saya berharap agar ibu bapa dapat pause, kan, dapat bersabar supaya dapat mendengar penerangan daripada pihak guru, sebab kita tahu kadang-kadang bukan nak kata kita anak-anak kita ni menipu, tidak, mereka sangat jujur, mereka dilahirkan seperti kain putih, kan, tetapi kadang-kadang ingatan mereka adalah ingatan jangka pendek. So kadang-kadang di sekolah dengar 100%, kan, dengar 100% tapi dapat 50%, bawa balik tertinggal dekat jalan 25%, sampai kat rumah tinggal 10%. So saya amat berharap ibu bapa dapat pause perasaan tidak puas hati atau apa, dan mendengar penjelasan daripada guru-guru dengan cara yang berhemah, sebab kita ada saluran, iaitu kita melalui email, kita boleh bertanya ataupun kita boleh PM guru-guru kelas. Sebab kita ada pegawai-pegawai, guru-guru kita ni multitasking, kan. Kita ada pegawai-pegawai siasatan yang akan menyiasat aduan-aduan daripada ibu bapa, malah aduan daripada murid-murid. So dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis pendaftaran tahun 1 sesi 2023. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan Siti Aida atas ucapan perasmian sebentar tadi. Ibu bapa yang dihormati, kita biasakan dengar ungkapan ini. Dari mana datangnya sayang? Ada sesiapa yang nak bantu saya? Boleh onkan mic. Dari mana datangnya sayang? Saya nak jawab, boleh tak cikgu sayang? Boleh. Okey. Dari mana datangnya sayang?
Datangnya sayang dari mata turun ke hati. Ya, betul. Dari mata turun ke hati. Jadi, pada pagi yang indah ini, jom kita sama-sama bina bibit-bibit sayang kita kepada sekolah kita, SKPP 151. Untuk itu, jom kita sama-sama saksikan montaj ini. Montaj. Okey, kita saksikan montaj sebentar tadi. Okey, selamat datang, welcome, ahlan wa sahlan, Puan Yin kepada murid-murid tahun 1, 2022-2023. Walaupun sekolah kita kecil, itu tidak bermakna kita tiada apa-apa untuk kita banggakan. Izinkan saya untuk maklumkan sedikit kejayaan murid-murid SKPP 151. Kita ada digital storytelling, squash, pingpong yang mana telah layak untuk mewakili Putrajaya. Setelah mendengar kejayaan murid-murid, pastinya ibu bapa berasa bertambah sayang kepada sekolah kita SKPP 151. Izinkan saya untuk lakukan pernyataan sedikit di sini. Mohon ibu bapa untuk isikan link kehadiran di ruangan chat. Okey. Baiklah, majlis diteruskan lagi dengan sesi taklimat akademik yang akan disampaikan oleh Puan Loh Chu Im, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Dengan itu, majlis mempersilakan. Yang berusaha Puan Siti Aida binti Muhammad Kasim, Guru Besar SK Putrajaya Pesin 151, yang dihormati Puan Nohiza binti Khalid, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Muhammad Junaid bin Muhammad Azmi, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Puan Hidayati binti Muhammad Noor, Penyelaras tahun 1, guru-guru SK Putrajaya Pesin 151, para ibu bapa yang sudi hadir secara maya, salam sejahtera, salam hebatkan Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan,
Di sini saya ingin mengambil peluang untuk memberi maklumat berkaitan dengan tahun 1. Paparan ini menunjukkan mata pelajaran atau subjek yang akan dipelajari oleh murid-murid tahun 1. Bahasa Melayu, singkatannya BM ya. Bahasa Inggeris, BI. Matematik, MT. Sains, SM. Pendidikan muzik, sama ada MZ atau PMZ. Pendidikan Islam, PI. Bahasa Arab, BA. Pendidikan seni visual, PSV. Pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, PJPK. Tasmik ataupun PS. Seterusnya, mengenai jadual waktu, pengajaran dan pembelajaran akan bermula pada pukul 7.30 pagi. Waktu rehat murid ialah pada pukul 9.40 sehingga 10.10 pagi. PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran akan bersambung sehingga 1.30 tengah hari. Murid-murid perlu hadir ke sekolah ya, sekurang-kurangnya 10 minit sebelum pukul 7.30 pagi. Okey. Seterusnya mengenai buku sekolah. Selepas program transisi, murid perlu bawa buku dan buku latihan mengikut jadual waktu yang diberikan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan perlu tulis nama ya, nama anak pada setiap buku untuk mengelakkan buku itu hilang. Okay. Buku aktiviti yang akan diberi ya bersama dengan buku teks ya akan disimpan di dalam almari kelas oleh guru yang mengajar kelas tersebut. Okay. Seterusnya saya ingin menerangkan sedikit ataupun memberi maklumat sedikit tentang program transisi yang akan dijalankan mulai 21 Mac hingga 15 April 2022, itu selama 4 minggu. Okay. Untuk program ni, ia dibahagikan kepada 2 fasa ya. Fasa pertama ialah fasa penyesuaian selama 2 minggu. Dalam fasa ini, aktiviti seperti suai kenal, aktiviti fizikal, aktiviti rutin, aktiviti pembelajaran dan perbualan awal dan rehat akan dijalankan. Okey. Aktiviti ini tadi telah diterangkan oleh guru besar ya sebentar tadi masa ucapan beliau. Okey, seterusnya bagi fasa kedua ialah fasa kesediaan. Okey, fasa kesediaan juga adalah dijalankan selama 2 minggu. Okey. Bagi fasa kesediaan, aktiviti yang dijalankan adalah mengikut tema ya. Contohnya seperti diri saya, dunia di sekeliling saya dan lain-lain lagi. Okay, seterusnya saya akan bacakan tentang objektif program transisi ini. Ia adalah untuk membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan di rumah atau tadika kepada pendidikan formal. Okay, masa di tadika murid-murid hanya belajar di kelas-kelas yang kecil ya, mungkin dalam 20 hingga 25 orang. Ataupun dibimbing oleh ibu bapa di rumah. Okay. Tapi sekarang bila tahun 1, murid-murid akan menghadapi PDP secara formal. Okay. Objektif yang seterusnya, murid belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Okay. Seterusnya, murid dapat membina hubungan dengan rakan sebaya dan guru. Yang keempat, ia juga untuk meningkatkan keyakinan diri murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran. Yang kelima, membantu murid mengurus diri sendiri seperti mengurus diri ya ketika makan, okey, ataupun ketika pergi ke tandas. Okay. Akhir sekali, menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Okay. Sebelum saya memberi laluan kepada slot yang seterusnya, saya ingin memperkenalkan guru-guru kelas
guru-guru kelas tahun 1. Untuk tahun 1 amanah, guru kelasnya ialah Puan Siti Suryani. Satu bijaksana, Puan Safia Syafinas. Satu cemerlang, Puan Siti Khatijah. Okey, seterusnya, begitulah saja taklimat ringkas daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan pada Puan Loh atas penyampaian taklimat akademik yang sangat jelas sebentar tadi. Sekiranya ibu bapa ada sebarang pertanyaan, sila ke ruangan chat dan nyatakan di sana. InsyaAllah nanti kita akan bantu untuk jawab soalan-soalan yang diutarakan nanti. Baiklah, seterusnya Majlis mempersilakan Puan Nurhiza binti Khalid, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid untuk menyampaikan taklimat program pendaftaran tahun 1 sesi 2022-2023. Dengan itu dipersilakan. Terima kasih Puan Pengendara Majlis, Cikgu Liza Fatmayanti, yang sinonim dengan nama Cikgu Sayang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Siti Aida binti Muhammad Kasim, Guru Besar SKPP 151. Puan Loh Chew Im, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Encik Muhammad Junad bin Razmi, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum. Serta barisan guru yang saya sayangi. Seterusnya, ibu bapa yang hadir pada hari ini yang sangat saya hormati. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada murid-murid yang saya sangat nanti-nantikan, sangat saya tunggu-tunggukan kehadirannya pada 21 Mac 2022 yang akan datang. Ya. Selamat datang ke SKPP 151. Saya sangat rasa teruja, sangat rasa gembira apabila saya dapati tadi ada di antara murid-murid, bahkan murid kita yang akan masuk ke tahun 1 memakai pakaian sekolah ya dengan lengkap. Alhamdulillah, sangat menggembirakan hati saya ya. Jadi hari ini saya mengambil kesempatan pada hari pendaftaran tahun 1 ini untuk saya mengambil sedikit kesempatan untuk memberi taklimat berkaitan unit camp kepada semua untuk pengetahuan bersama. Baiklah. Dalam usaha pihak sekolah untuk membina identiti SKPP 151, terus mencari aura dan keterampilan tersendiri, maka pihak sekolah ya akan terus membentuk kemenjadian murid dengan membudayakan memberi salam. Maksudnya apabila murid hadir ke sekolah melalui pintu pagasi, guru-guru akan memberi salam kepada murid atau sebaliknya murid memberi salam kepada guru. Selain daripada itu, bukan itu saja ketika masuk pintu pagar, tetapi apabila kita didatangi tetamu, murid akan memberi salam kepada guru-guru serta rakan-rakan mereka juga. Seterusnya berkaitan dengan yang kedua, zero sampah. Kami sangat menitik beratkan tentang sampah. Jadi dengan arti kata lain, mengamalkan sikap menjaga kebersihan persekitaran sekolah dan juga membudayakan aktiviti kita semula. Ya. Seterusnya, ya, datang awal ke sekolah sebelum atau pada 7:30 pagi. Ini adalah kerana dan bertujuan agar murid lebih menepati masa dan bersedia untuk menghadapi pembelajaran pada pukul 7.40 pagi. Seterusnya, identiti yang kita kehendaki smart dan berdisiplin. Smart tu maksudnya murid-murid sentiasa kemas, nampak kemas, lengkap berpakaian uniform sekolah, ya, sedap mata memandang dan juga mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Seterusnya berkaitan tanda bersih. Ya, memasuk murid-murid perlu memudayakan sikap menjaga kebersihan tandas dan mematuhi cara-cara menggunakan tandas serta peraturan ketika berada di dalam
tandas. Ya. Okey, itu adalah untuk kemenjadian murid di sekolah SKPP 15.1. Seterusnya, dua perkara penting yang sangat penting ya di dalam unit hal ehwal murid ialah berkaitan disiplin dan juga kehadiran murid. Ya. Perkara ini amat dititik beratkan. Jadi punca kuasa kita dari pihak sekolah ialah buku peraturan disiplin dan undang-undang sekolah SKPP 15.1 dan juga di mana kita minta semua murid ya wajib mempunyai dan memiliki dan membawa buku tersebut ke sekolah untuk rujukan. Selain daripada itu, punca kuasa kita juga adalah dari surat perkelinan ikhtisas dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Ada banyak ya dia punya surat-surat SPI. Salah satu daripadanya ialah surat perkelinan ikhtisas KPM bilangan 8 2001 di mana pemantapan pengurusan disiplin di sekolah. Ya. Seterusnya ialah ketetapan pihak sekolah berkaitan dengan disiplin yang perlu murid-murid patuhi. Di antaranya ialah setiap murid wajib mempunyai buku peraturan disiplin dan undang-undang sekolah di mana yang saya nyatakan tadi. Ini adalah untuk rujukan murid dan juga untuk rujukan ibu bapa sebenarnya kerana di dalam buku tersebut mempunyai undang-undang sekolah yang mesti murid-murid patuhi. Seterusnya, murid-murid perlu hadir ke sekolah pada setiap hari persekolahan. Ini adalah untuk mengelakkan daripada murid ponting sekolah ya. Jadi, sekiranya anak puan-puan tidak hadir ke sekolah, sila maklumkan kepada guru kelas sama ada melalui surat atau bentuk-bentuk lain untuk makluman pihak sekolah dan seterusnya pihak guru kelas murid masing-masing. Ya, seterusnya berkaitan juga hadir ke sekolah pada atau sebelum 7.30 pagi seperti mana yang saya nyatakan tadi ya. Ini adalah untuk makluman semua, sekolah kita hanya mempunyai satu pagar iaitu pintu C ataupun pagar C yang berada bersebelahan dengan klinik kesihatan PC 18.1. Itulah pintu balik, itulah pintu datang murid-murid kita. Ya, untuk pengetahuan semua, ibu bapa, pintu pagar akan dibuka seawal pukul 6.45 pagi. Ya, 6.45 pagi dan akan ditutup pada pukul 7 pagi. Ibu bapa datang jadi untuk maklumat ibu bapa, sekiranya pintu pagar sudah ditutup, tuan-puan membawa anak, jangan balik. Jangan balik sebab kita kan Cikgu tak dengar, cikgu mute tu. okey, boleh dengar? Okey, seterusnya sebarang kesalahan disiplin ya, murid-murid akan direkodkan di dalam sistem sahsiah diri murid iaitu kita kenali sebagai SSDM. Seterusnya juga murid-murid dikehendaki memakai pakaian kemas, lengkap, bersih dan berambut pendek. Baik, untuk makluman ibu bapa, mengikut pengoperasian pembukaan sekolah 3.0, murid-murid dibenarkan memakai pakaian selain daripada pakaian seragam sekolah. Sekiranya pakaian tersebut sudah tidak muat, tidak selesa dan sebagainya adalah dibenarkan. Tapi untuk murid-murid tahun 1, 2022, 2023 adalah dianjurkan, digalakkan sekiranya eloklah memakai pakaian seragam sekolah. Jika tidak ada, bolehlah memakai pakaian lain yang sesuai dan tertib untuk dipakai ke sekolah. Begitu juga dengan kasut. Ya. Jadi bagi saya, pihak sekolah merasakan pakaian sekolah yang dipakai pada hari pertama 1 Mac akan membuatkan murid rasa teruja untuk hadir ke sekolah dengan pakaian seragam sekolah dan kasut
sekolah ya. Seterusnya ianya akan mendatang aura ya kepada murid-murid. Okey, dalam membentuk nilai-nilai murni ada 4 teras yang kami titik beratkan. Yang pertama, kasih sayang. Ya. Kasih sayang pada diri sendiri, kasih sayang pada alam sekitar, kasih sayang pada tanah air kita iaitu Malaysia. Menghormati. Jadi murid-murid perlu mengamalkan sikap sopan santun, menghormati kepelbagaian agama dan bangsa. Memandang kita duduk di Malaysia, mempunyai agama yang berbeza, ada agama yang berbeza dan kaum yang berbeza serta bertoleransi antara satu sama lain. Seterusnya, ya, untuk bersikap bertanggungjawab. Bertanggungjawab kita kena berdisiplin seperti mana yang saya dah nyatakan tadi, awal-awal tadi. Menghargai dan menepati masa. Itu ada hubung kait dengan sebagai seorang pelajar, ya, datang awal ke sekolah dan sebagainya. Katakan tidak kepada rokok. Ya, kita harap masa nanti anak murid kita bukanlah murid yang apa orang kata menghisap rokok. Ya. Jadi seterusnya kegembiraan. Anak murid kita bersikap positif dan juga bersyukur dengan apa yang mereka dapat. Ya. Seterusnya ialah berkaitan tentang modul pengurusan murid. Bila kita sebut dengan modul pengurusan murid, iaitu berkaitan dengan sistem sasian diri murid, itu SSDM yang saya tentukan sebelum ini. Iaitu di mana yang telah saya katakan terlebih dahulu tadi, disiplin amat kami titik beratkan ya. Jadi di sekolah kami punya seorang guru ketua disiplin ya, cikgu sebagai ketua disiplin. Walau bagaimanapun cikgu-cikgu lain adalah juga sama adalah guru disiplin. Jadi mereka inilah yang akan cuba membentuk, menasihat dan sebagainya lah tentang ataupun kepada murid-murid agar mereka mempunyai keterampilan dan disiplin yang baik. Maka dengan adanya sistem SSDM ini, ya, kita dapat memberi kemudahan untuk mencatat amalan baik murid. Sebab bila disiplin murid-murid baik, insya-Allah amalan-amalan baik murid akan nampak dan nyata. Jadi, bila ada amalan baik, kita dapat mengukur status sasiah murid secara holistik. Ya, kita dapat memudayakan amalan baik agar menjadi budaya dan amalan hidup kita bukan saja di sekolah, bahkan di rumah dan di mana-mana. Seterusnya, menentukan proses, tindakan dan hukuman bagi kesalahan yang dilakukan. Ini adalah sekiranya murid melakukan kesalahan. Ya. Sebenarnya, kes-kes disiplin memang ada beberapa kategori salah laku, iaitu contohnya salah laku jenayah, buli, ya, sebagaimana sebelum ini kita pernah diwawakan di media, ya. Kemudian berkaitan dengan tidak amanah, tidak mementingkan masa, itu juga merupakan satu kesalahan, ya. Dan juga tidak mengamalkan kekemasan diri. Itu adalah di antara senarai-senarai dalam kesalahan yang termasuk dalam SSDM. Selain daripada itu, seterusnya adalah ponti sekolah, mana yang saya nyatakan tadi. Okeylah, seterusnya ialah makluman umum, ya. Umum kepada ibu bapa semua. Ya. Ibu bapa boleh memaskini data murid, ya. Maksudnya sepanjang tahun. Ini bermaksud sekiranya ibu bapa ada berlakunya perubahan kepada alamat, gaji, jumlah anak dan sebagainya, ibu bapa bolehlah mengemaskini dalam sistem pautan public MOE di mana semasa ibu bapa mendaftar anak, ya. Jadi ia untuk makluman semua, saya ulangi, dibuka sepanjang tahun. Jadi, seterusnya program Free Kids, ya, kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, ya. Yakni untuk anak-anak untuk menerima vaksin COVID-19 bagaimana yang dimaklumkan
telah pun bermula sejak 3 bulan 2 2022 yang lalu. Jadi bagi ibu bapa yang mahu menerima suntikan vaksin, maka perlulah mendaftar dalam MySejahtera ya. Okey, seterusnya untuk makluman ibu bapa ya, tentang ataupun berkaitan dengan ujian pengesanan COVID-19 murid sekolah TPM. Ya, program ini telah pun berjalan ya. Telah berjalan sejak 1 bulan 12 yang lepas, di mana ujian ini merupakan ujian kendiri 10% daripada kehadiran sepatutnya murid pada hari tersebut, di mana kita pihak sekolah akan memilih mana-mana murid dari mana-mana kelas untuk dibekalkan kepada murid test kit COVID-19 antigen rapid test oral fluid kepada ibu bapa untuk dibuat di rumah untuk dibuat di rumah. Jadi apabila ibu bapa dah melakukan ujian sendiri, ibu bapa perlu menandatangani borang untuk menyatakan keputusan ujian sendiri tersebut yang dibuat ataupun dilakukan di rumah. Walau bagaimanapun, sebelum kami memberikan test kit ini, kami terlebih dahulu mesti memohon kebenaran ibu bapa sama ada setuju atau tidak untuk menerima ujian sendiri tersebut. Jadi insya-Allah guru kelas akan memberi Google Form lah kepada semua ibu bapa tahun 1 2022 untuk mendapatkan persetujuan. Bagi ibu bapa yang tak setuju, kita tidak akan memberikan ujian sendiri tersebut. Ya. Untuk seterusnya, ibu bapa yang berminat untuk menempah makanan pada waktu rehat nanti, bolehlah berhubung dengan pengusaha kantin, di mana guru kelas akan memberikanlah Google Form untuk tempahan makanan pada waktu rehat, insya-Allah. Jadi perempuan tunggulah nanti guru kelas akan share dalam grup kelas masing-masing ya. Daripada itu, untuk makluman seterusnya, pemberian buku test ya ibu bapa akan kami lakukan pada hari besok ya, hari Khamis, sebagaimana surat yang telah kami keluarkan, ianya berkuasa ya, mengikut masa pukul 9 sampai 10, 10, 11, 11, 12. Jadi harap ibu bapa yang ada dapat hadir ke sekolah mengambil buku test tahun 1 2022, 2023. Di samping itu juga pada hari yang sama menyerahkan borang maklumat murid kepada guru kelas ya. Jadi untuk maklumat murid, untuk kali akhir, maklumat ibu bapa pada 21 bulan 3 nanti, 1 bulan 3 2021, hari persekolahan hari Isnin, hanya murid-murid saja yang dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Jadi ibu bapa menghantar anak sehingga ke muka pintu pagar 3 sahaja. Ya. Nanti anak-anak murid, untuk pengetahuan ibu bapa semua, mereka akan disambut oleh kakak-kakak dan abang-abang pengawas untuk dibawa ke kelas masing-masing, insya-Allah. Ya, saya harap penangan saya ini sedikit sebanyaklah dapat membantu ibu bapa untuk mengetahui keadaan sebenar pada hari Isnin nanti 21 bulan 3 2022, hari pertama anak tuan-puan hadir ke sekolah SKPP 15-1, insya-Allah. Okay, untuk itu sekian saja dari saya, Cikgu Nurhizah, berkaitan dengan unit hal ehwal murid. Sekian saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Puan Hizah atas taklimat pendaftaran tahun 1 dan juga HEM sebentar tadi. Untuk sebarang pertanyaan, ibu bapa bolehlah ke ruangan chat dan boleh ajukan soalan di sana. Okey.
Ada soalan ke? Kita akan jawab di akhir sesi nanti. Baiklah, seterusnya majlis kita teruskan lagi untuk sesi taklimat pentaksiran bilik darjah. Dengan itu majlis mempersilakan Cik Fatimah Az-Zahra untuk menyampaikan taklimatnya. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih pengurusi majlis yang berusaha Puan Siti Aida, Guru Besar SKPP 151, Barisan Pentadbir, rakan setugas dan seterusnya ibu bapa sekalian. Saya Fatimah Az-Zahra selaku penyelaras PBD. Pada hari ini saya akan berkongsi maklumat mengenai PBD. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, sama-sama kita saksikan tayangan video ini. Ya, pentaksiran berasaskan sekolah. Pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) merupakan pentaksiran holistik yang terdiri daripada kategori akademik dan bukan akademik. Pentaksiran bilik darjah merupakan salah satu komponen dalam kategori akademik dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Apakah itu PBD? Pentaksiran bilik darjah PBD dilaksanakan secara berterusan semasa PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid. PBD juga melibatkan proses menganalisis maklumat, membuat refleksi terhadap PDP dan merancang tindakan susulan bagi menambah baik penguasaan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Pentaksiran formatif dijalankan secara berterusan sepanjang PDP, manakala pentaksiran sumatif dilaksanakan setelah sesuatu topik atau kelompok standard kandungan atau standard pembelajaran selesai diajar. Pelaksanaan PBD. Guru mentaksir murid dengan 3 cara, iaitu pemerhatian, lisan dan bertulis. Kaedah pemerhatian. Pentaksiran secara pemerhatian sesuai digunakan untuk mentaksir proses dan hasil kerja murid. Guru juga boleh mentaksir penguasaan kemahiran dan sikap murid. Guru memerhati aktiviti murid dan mentaksir dengan membuat catatan ringkas atau menggunakan senarai semak atau skala kadar atau rekod berterusan. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, guru memerhati murid membuat corak teknik collage. Guru memberi maklum balas secara lisan tentang teknik menggunting kertas yang betul semasa pemerhatian dilakukan. Guru boleh mentaksir proses kerja murid dengan menggunakan senarai semak. Dalam mata pelajaran sejarah pula, guru memerhati murid melaksanakan tugasan dalam kumpulan. Murid berbincang dengan rakan-rakan lain dalam kumpulan dan membentangkan hasil kerja mereka. Berdasarkan hasil pemerhatian, guru boleh mentaksir murid dengan membuat catatan ringkas dan memberi maklum balas secara lisan kepada murid. Kaedah lisan. Pentaksiran secara lisan boleh berlaku secara spontan semasa PDP atau terancang melalui sesi soal jawab atau kuis. Kaedah ini boleh digunakan untuk mentaksir antaranya kefahaman konsep, kemahiran mendengar, kecekapan mencongak, pertuturan dan sikap. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran matematik, guru menyoal murid secara lisan untuk mencungkil pemahaman murid tentang konsep matematik seperti tambah dan tolak. Guru memberi maklum balas berdasarkan jawapan murid untuk menambah baik penguasaan pembelajaran murid. Guru boleh merekod perkembangan murid dalam rekod mengajar guru atau instrumen pentaksiran yang bersesuaian. Dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, guru boleh mentaksir hasil pembentangan murid mengenai kepentingan tenaga solar dalam kehidupan. Guru menyoal murid untuk mengenal pasti kefahaman murid dan memberi komen kepada murid. Kaedah bertulis. Guru boleh mentaksir murid dengan menyemak dan memeriksa hasil penulisan mereka seperti karangan, laporan projek atau latihan bertulis. Sebagai contoh, dalam pendidikan kesihatan, guru menyediakan lembaran kerja sebagai latihan untuk dibuat oleh murid.
guru memeriksa hasil latihan dan memberi grade atau markah atau sebarang maklum balas lain yang bersesuaian. Semua hasil kerja murid seperti lembaran kerja dan buku latihan murid atau rekod guru seperti senarai semak, catatan ringkas atau rekod berterusan boleh dijadikan bukti untuk mengesan perkembangan murid. Merekod dan menganalisis penguasaan murid. Guru perlu merekod maklumat pentaksiran yang dijalankan ini mengikut kesesuaian masing-masing. Rekod ini akan digunakan bagi membantu guru menentukan tahap penguasaan murid. Guru akan menggunakan maklumat penguasaan pembelajaran murid bagi menambah baik kaedah penyampaian atau bahan PDP mengikut tahap keupayaan murid. Guru akan menentukan tahap penguasaan murid setelah satu kelompok bidang, tema dan kemahiran dengan merujuk kepada standard prestasi dalam DSKP serta melengkapkan template pelaporan PBD yang boleh dimuat turun daripada portal BPK. Guru akan menentukan tahap penguasaan keseluruhan pada akhir tahun berdasarkan pengetahuan, pengalaman, tanggungjawab profesional dan input murid. Melapor tahap penguasaan murid. Guru melapor kemajuan dan pencapaian pembelajaran murid kepada ibu bapa atau penjaga sekurang-kurangnya 2 kali setahun, pertengahan dan akhir tahun. Ibu bapa atau penjaga boleh memantau perkembangan pembelajaran anak ataupun anak jagaan mereka dan memberi sokongan yang bersesuaian. Penjaminan kualiti. Penjaminan kualiti PBD perlu dilaksanakan di peringkat sekolah bagi memastikan maklumat pentaksiran tepat dan adil serta menunjukkan perkembangan pembelajaran murid. Guru besar atau pengetua bertanggungjawab memastikan penjaminan kualiti dalam pelaksanaan PBD dilakukan melalui pementoran, penyelarasan, pemantauan, pengesanan. Pentaksiran merupakan sebahagian daripada PDP. PBD ini menyumbang kepada pembentukan modal insan yang holistik dan seimbang seperti dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Pembudayaan PBD dalam kalangan guru berupaya menghasilkan anjakan kepada pendidikan yang tidak berorientasikan peperiksaan. Dengan berakhirnya tayangan video sebentar tadi, saya berharap ia dapat memberi penjelasan yang jelas mengenai PBD. Sebarang kemusykilan, ibu bapa boleh ajukan soalan di chat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Fatimah Zahra atas taklimat pentaksiran bilik darjah sebentar tadi. Sekiranya ada sebarang kemusykilan boleh terus sahaja ke ruangan chat, insya-Allah nanti akan Baik, yang seterusnya pula adalah sesi taklimat untuk kelas Al-Quran dan Fardu Ain yang akan disampaikan oleh Ustaz Wasim Humaidi bin Azizan. Okay, persilakan Ustaz. Okay, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengurusi Majlis yang berusaha, Puan Siti Aidah, Guru Besar SKPP 151, Barisan Pentadbir, Puan Loh, Puan Hizah, Ustaz Junaid, dan yang dinaikkan anak-anak dan ibu bapa penjaga tahun 1 bagi sesi 2022 dan 2023. InsyaAllah hari ini saya akan sampaikan sedikit taklimat berkenaan dengan KAFA SKPP 01. Untuk organisasi KAFA, pengurusi KAFA ialah Puan Siti Aidah binti Muhammad Kasim. Seterusnya kita ada penyelaras KAFA iaitu Encik Muhammad Fauzi dan saya sendiri selaku Ketua Guru KAFA SKPP 01 dan juga barisan guru-guru pentadbir iaitu Bendahari, Setiausaha, Setiausaha Peperiksaan dan juga guru data murid. Seterusnya untuk tenaga pengajar KAFA SKPP 151
kita ada seramai 17 orang guru yang berkhidmat di KAFA SKPP 151. Seterusnya, dari segi jumlah murid yang berdaftar dengan KAFA, kita ada lebih kurang seramai 400 orang murid. Jumlah guru, seperti yang saya maklumkan, kita ada 17 orang, iaitu seramai 9 orang guru perempuan dan 8 orang guru lelaki. Dan dari segi kelas, untuk tahun 1 insyaAllah ada sebanyak 3 buah kelas yang akan dibuka bagi sesi 20-22. Okay, seterusnya, belakang sikit Ustaz. Perjalanan KAFA untuk makluman bermula daripada pukul 1 sehingga 5 petang sebenarnya. 1 sehingga 5 petang, pukul 1 sehingga 1.30 adalah waktu untuk makan tengah hari. Jadi makan tengah hari ini akan disediakan oleh pihak kantin, tetapi ia perlu ditempahlah. Link akan dimasukkan ke dalam grup kelas pada setiap hujung bulan. Jadi ibu bapa boleh buat tempahan di link yang akan disediakan oleh pihak kantin. Dan untuk makluman, bagi waktu tengah hari, waktu KAFA tu, ibu bapa tak dibenarkan menghantar makanan kepada murid. Tak dibenarkan untuk masuk ke dalam kawasan sekolah. Jadi kalau ada yang tak tempah makanan tu, boleh bekalkan makanan tengah hari tu pada waktu pagi tu siap-siap. Yang seterusnya pula adalah sesi taklimat untuk kelas Al-Quran dan Fardu Ain yang akan disampaikan oleh Ustaz Wasim Humaidi bin Azizan. Dipersilakan Ustaz. Ya Ustaz, boleh mula? Ustaz Wasim, boleh mula sekarang ataupun kita bagi slot dulu? Dengar suara saya? Dengar. Okey, baiklah. Okey, kita serahkan pada Ustaz Wasim. Okey, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengurusi Majlis yang berusaha, Puan Siti Aidah, Guru Besar SKPP 151, Barisan Pentadbir, Puan Loh, Puan Hizah, Ustaz Junaid, dan yang dinaikkan anak-anak dan ibu bapa penjaga tahun 1 bagi sesi 2022 dan 2023. InsyaAllah hari ini saya akan sampaikan sedikit taklimat berkenaan dengan KAFA SKPP 01. Untuk organisasi KAFA, pengurusi KAFA ialah Puan Siti Aidah binti Muhammad Kasim. Seterusnya kita ada penyelaras KAFA iaitu Encik Muhammad Fauzi dan saya sendiri selaku Ketua Guru KAFA SKPP 01 dan juga barisan guru-guru pentadbir iaitu bendahari, setiausaha, setiausaha peperiksaan dan juga guru data murid. Seterusnya untuk tenaga pengajar KAFA SKPP 01, kita ada seramai 17 orang guru yang berkhidmat di KAFA SKPP 151. Seterusnya, dari segi jumlah murid yang berdaftar dengan KAFA, kita ada lebih kurang seramai 400 orang murid. Jumlah guru, seperti yang saya maklumkan, kita ada 17 orang, iaitu seramai 9 orang guru perempuan dan 8 orang guru lelaki. Dan dari segi kelas, untuk tahun 1 insyaAllah ada sebanyak 3 buah kelas yang akan dibuka bagi sesi 20-22. Okay, seterusnya, belakang sikit Ustaz.
Perjalanan kafar untuk makluman bermula daripada pukul 1 sehingga 5 petang sebenarnya. 1 sehingga 5 petang, pukul 1 sehingga 1.30 adalah waktu untuk makan tengah hari. Jadi makan tengah hari ini akan disediakan oleh pihak kantin, tetapi ia perlu ditempahlah. Link akan dimasukkan ke dalam grup kelas pada setiap hujung bulan. Jadi ibu bapa boleh buat tempahan di link yang akan disediakan oleh pihak kantin. Dan untuk makluman, bagi waktu tengah hari, waktu kafar tu, ibu bapa tak dibenarkan menghantar makanan kepada murid. Tak dibenarkan untuk masuk ke dalam kawasan sekolah. Jadi kalau ada yang tak tempah makanan tu, boleh bekalkan makanan tengah hari tu pada waktu pagi tu siap-siap. Okay, kemudian pukul 1.30 sehingga pukul 2 petang adalah waktu untuk mengaji secara personal. Pukul 1.30 sehingga 2 petang adalah waktu untuk mengaji secara personal. Yang ni adalah secara berbayar seminggu sebanyak 4 kali, iaitu hari Isnin sehingga hari Khamis, dengan bayaran bulanan sebanyak RM35. Untuk makluman, yang kelas mengaji ni tak wajib, dia adalah pilihan. Maksudnya kalau anak-anak tuan-puan dah memang sedia ada mengaji di luar, di mana-mana kelas ataupun mana-mana guru, boleh teruskan. Tapi kita kafar, kita galakkanlah, sebab berdasarkan pengalaman, anak-anak yang lebih cepat menguasai Iqra' dan Al-Quran ni, dia lebih cepat menguasai Jawi. Sebab kafar sepenuhnya dalam Jawi, tulisan Jawi. Perlu membaca, perlu menulis dalam Jawi. Jadi kita galakkanlah untuk masuk kelas mengaji dengan guru kelas masing-masing. Kemudian pukul 2 sehingga 2.30 petang adalah waktu untuk solat. Waktu untuk solat Zuhur. Jadi untuk makluman, murid-murid akan solat Zuhur di dalam kelas. Kita akan buat jadual, sekurang-kurangnya dalam waktu seminggu tu akan ada 1 kali murid akan solat di surau. Tapi saya mohon untuk ibu bapa sediakan sejadah untuk anak-anak solat di dalam kelas dan juga di dalam surau. Macam gambar yang dekat depan ni, ni waktu solat Zuhur berada di dalam kelas lah. Okay, seterusnya. Okay, pukul 2.30 hingga 3.15 adalah subjek yang pertama, iaitu Al-Quran. Setiap hari subjek yang pertama ialah Al-Quran. Jadi anak-anak tuan-puan akan belajar tentang tilawah tadarus, maksudnya membacalah. Guru akan baca, anak tuan-tuan akan ikut. Kemudian kefahaman dan juga hafazan surah-surah pilihan. Untuk makluman, JAKIM sekarang ke arah untuk menjadikan kafar, sekiranya murid tersebut kafar tahun 1 sehingga tahun 6, murid tersebut dia akan dapat menghafaz kurang-kurangnya juzuk 30. Juzuk 30 tu murid-murid akan dapat menghafal sepenuhnya sekiranya dia kafar tahun 1 sehingga tahun 6. Ke arah tu ada perubahan silibus yang mana JAKIM sedang usahakan ke arah itu. Jadi mana-mana murid yang dapat menghabiskan hafazan tahun 1 sehingga tahun 6 tu, dia akan diberi satu sijil yang mengesahkan bahawa dia dah menghafal juzuk 30. Sedang ke arah itulah secara berperingkat. Okay, seterusnya pukul 3 suku sehingga pukul 4. Pukul 4 sehingga pukul 4.45 ialah subjek yang kedua dan subjek yang ketiga. Okay, untuk subjek yang kedua yang ketiga ni, dia lebih kepada akidah, ibadah, sirah, jawi, adab dan bahasa Arab. Jadi keseluruhannya ada 7 subjek yang anak-anak tuan-puan akan belajar ketika berada di kafar lah. InsyaAllah. Seterusnya, okay, pukul 4.45 sehingga pukul 5 petang. Waktu ni adalah waktu untuk murid balik, tapi sebelum balik, anak-anak perlu sanitize terlebih dahulu meja dan kerusi yang digunakan sebelum dia orang meninggalkan kelas. Jadi saya mohon untuk ibu bapa kalau boleh bekalkan dengan tisu basah ataupun tisu untuk kita lap meja, bukan untuk sanitasi saja tapi untuk waktu makan tu. Kemudian pagar si berhampiran kantin akan dibuka tepat pada pukul 5 petang.
Jadi 4.45 sehingga pukul 5 tu pelajar dia akan cuci, bersihkan kelas, sanitize, kemudian dia akan bergerak ke pagar. Pukul 5 petang tu semua dah boleh balik dah. Seterusnya, pukul 5 sehingga 5.30 petang, guru akan tunggu murid sehingga jam 5.30 petang. Jadi saya mohon kerjasama untuk ibu bapa datang jemput ataupun ambil anak-anak sebelum jam 5.30 petang. Tapi seandainya ada kelewatan daripada ibu bapa untuk menjemput anak-anak, kita guru-guru akan menghantar anak-anak ni ke pagar A di berhadapan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan 18-1. Dekat situ ada bus stop, ada guard, jadi kita akan hantar ke situ lah. Jadi kalau lebih daripada 5.30, semua murid akan dihantar ke pagar hadapan tu. Jadi pagar belakang tu akan ditutup pada jam 5.30. Jadi secara ringkasnya perjalanan kafah bermula daripada pukul 1 hingga 1.30 waktu makan tengah hari. Pukul 1.30 sehingga pukul 2 ialah waktu untuk mengaji. Yang ni pilihan lah. Nanti kita akan buka untuk sesi pendaftaran. Pukul 2 sehingga 2.30 adalah waktu solat. Yang ni saya minta untuk berkakak sejadah kepada anak-anak. 2.30, 3 suku, 3 suku, pukul 4, 4.45 ialah waktu subjek 1, 2 dan 3. Kemudian pukul 4.45 sehingga pukul 5 adalah waktu untuk bergerak balik. Ya, untuk makluman, untuk hari Jumaat sahaja, kafah dia tak akan bersemuka. Untuk hari Jumaat, kafah akan dilaksanakan secara PDPR seluruh kafah di Putrajaya. Jadi dia akan dilaksanakan secara online ataupun offline lah. Kalau online kita akan gunakan medium Google Meet. Kalau offline, guru-guru akan bagi tugasan ataupun lembaran kerja kepada anak-anak. Okay, untuk sesi pendaftaran kafah, kita akan maklumkan selepas menerima memo kebenaran daripada jabatan. Buat masa sekarang, kafah di seluruh Putrajaya masih lagi belum menerima senarai bayaran yang lengkap untuk pendaftaran. Jadi kita masih lagi menunggu kebenaran dan juga list untuk jumlah pembayaran. Bila kita dapat nanti, insyaAllah kita akan terus maklumkan di dalam grup. Dan bayaran pendaftaran kita akan buat secara online sepenuhnya, insyaAllah. Okey, daripada saya itu saja. Terima kasih. Sekiranya ada sebarang soalan boleh ajukan nanti. Terima kasih Ustaz Wasim atas taklimat sebentar tadi. Untuk ingatan untuk ibu bapa, mohon isikan link kehadiran yang masih belum mengisi. Dan sekarang adalah majlis untuk sesi soal jawab. Oleh kerana masa yang sangat-sangat mencemburui kita, untuk sesi ini kita hanya buka untuk 3 soalan sahaja. Jadi ibu bapa yang ada soalan yang ingin diajukan, mohon onkan mic ataupun boleh ke ruangan chat. Kita buka untuk sesi soal jawab. Sila. Ada yang ingin bertanya? Ada sebarang kemuskilan? Boleh dengar suara saya ke? Baiklah, dari saya bacakan daripada ruangan chat. Kalau tak ada nak on mic, saya baca dekat ruangan chat di sini. Dari Encik Razman Zainal, salam, boleh kami dapatkan slide pembentangan ini? InsyaAllah Encik Razman, slide ini kita akan kongsikan nanti. Okey, seterusnya untuk Faizah binti Ghazali. Nak tanya semula, waktu persekolahan termasuk waktu rehat sebab tadi tak sempat tengok. Ya Puan Nur? Termasuk? Ya Puan, termasuk sekali dengan waktu rehat.
Okey, untuk pendaftaran KAFA, borang pendaftaran last hantar bila ya Ustaz Wasim? Untuk penghantaran borang KAFA, kita akan bagi satu lagi tarikh yang baru sebab buat masa sekarang ramai ibu bapa yang sedang kuarantin. InsyaAllah minggu depan kita akan maklumkan semula lah yang untuk penghantaran borang KAFA yang bagi mana-mana ibu bapa yang belum hantar lagi insyaAllah. Okey. Ustaz Wasim, ada lagi soalan untuk Ustaz dekat sini. Kelas KAFA tu bermula 21 hari bulan juga ke? Untuk makluman, kita baru dapat makluman daripada Jawi pagi ni. Kelas KAFA untuk tahun 1 dia akan bermula pada 28 hari bulan. Yang untuk 21 hari bulan tu untuk pelajar tahun 2 sehingga tahun 6 sahaja. Tahun 1 dia akan lambat seminggu, insyaAllah 28 hari bulan pelajar KAFA tahun 1 akan masuklah ke sekolah. Okey, saya harap menjawablah jawapan pada soalan yang diajukan tadi. Lepas tu ada lagi soalan daripada Puan Atika. Cikgu boleh ulang semula waktu pagi ketibaan murid terutamanya, sekejap bergeraklah pula. Untuk hadir ke sekolah pada pukul sebelum pukul 7.30 Puan, kehadiran pagi. Okey, seterusnya dalam minggu transisi, soalan dari Puan Siti Nur Asniza. Dalam minggu transisi selama 4 minggu tu, buku semua memang tak perlu bawa kan? Hanya perlu bawa alat tulis sahaja, betul tak? Ya, betul Puan Siti Nur Asniza. Ya, Cikgu Azma pun dah cek di sana. Ya, betul Puan. Okey, ada apa-apa lagi soalan untuk diajukan? Azmat. Sekejap ya, saya tengok. Okey, saya pergi ruangan bawah. Kiranya, okey, dari Razman Zainal, kiranya hari Jumaat parent kena pick up anak tengah hari lah kan? Sebab tiada aktiviti mengaji dan kelas KAFA. Oh sekolah, ada sediakan aktiviti lain untuk anak-anak untuk yang sesi petang? Ya betul, hari Jumaat parent kena ambil anak waktu tengah hari lah. Tak ada aktiviti mengaji dan kelas KAFA. Yang untuk waktu petang ni kelas KAFA, tapi sebab sebelum Putrajaya memang hari Jumaat KAFA memang tak ada secara bersemuka buat masa sekarang. Jadi tengah hari tu dah habis aliran perdana sekolah kebangsaan, boleh terus jemput anak lah. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz Wazim. Okey, seterusnya, okey, terima kasih atas maklum balas Cikgu Azma dan Cikgu Loh. Terima kasih. Okey, boleh sharekan link kehadiran sekali lagi Cikgu Azma? Cikgu Azma dah share link di bawah. Boleh isikan link kehadiran sekarang yang masih belum isi. Okey, seterusnya dari Muzalifah. Cikgu, dokumen sokongan yang perlu dihantar esok perlu pengesahan tak? Ada siapa-siapa yang boleh bantu saya? Tidak perlu pengesahan. Ya, untuk makluman pada Puan apa ni? Puan Syarifah ya? Tidak perlu pengesahan lah. Terima kasih. Okey, seterusnya dari Puan Nazihah. Untuk pengambilan buku teks esok, bolehkah saya bawa anak bersama? Puan, kita tak benarkan bawa murid ke sekolah untuk ambil buku teks. Okey, seterusnya dari Puan Syarifah. Cikgu, jika anak saya tiada KAFA, tidak KAFA di sekolah, pagar sekolah untuk balik pukul berapa ya buka? Okey, untuk pengetahuan, bagi murid-murid yang tidak mengambil KAFA di SKPP 15.1, mereka akan pulang ke rumah dan ibu bapa akan ambil mereka di pintu pagasi. Pintu pagasi itu akan dibuka seawal pukul 12.50 insyaAllah. Sebab murid akan balik pukul 1.10. Ya. Jadi saya mintalah mana-mana ibu bapa yang di mana anaknya tidak mengambil KAFA dapat mengambil anak dalam masa murid akan ambil pada pukul 1.10. Jadi sebelum 1.30 kami berharap ibu bapa telah pun mengambil anak-anak pulang ke rumah. Ya. Sekiranya ibu bapa
tidak dapat mengambil dalam masa yang ditetapkan, sila menurunkan kepada guru kelas anak perempuan lah, kepada guru kelas itu. Terima kasih. Baiklah, kita ada dari ISRZ. Untuk Kafa, saya ada terima info tempoh penyerahan dokumen pendaftaran bermula 3 hari, bermula 14 hari bulan 3 sehingga 16. Tapi saya dimaklumkan tadi oleh Ustaz Wazim dilanjutkan, betul tak Ustaz? Ya, betul. Okey, Kita akan kita bagi tarikh baru lagi selepas ni, insyaAllah. Ya. Kalau nak meraihkan yang mana-mana yang kuarantin tak sempat nak hantar tu, kita akan bagi satu tarikh baru lagi. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, untuk makluman para ibu bapa, untuk slide ini kita kongsikan nanti di FB. Okey, seterusnya Encik Azman nak tanya lagi, anak-anak boleh bawa alat-alat perhubungan macam handphone ataupun smartwatch? Mungkin Puan Hiza boleh bantu? Untuk pengetahuan semua ibu bapa, kami tidak menggalakkan ibu bapa memekarkan perkara handphone untuk mengelakkan salah laku yang mungkin kita selepas pandang tak dapat memantau sepenuhnya murid-murid. Jadi kalau ibu bapa nak menghubungi anak-anak, bolehlah menelefon ke sekolah ataupun memaklumkan kepada guru. Ya, terima kasih. Dari Puan Nik Atika, hari Jumaat habis pukul berapa ya cikgu? Pukul? Kita dah ada pada pukul 12.10 tengah hari Puan. Okey, seterusnya saya pergi ke soalan seterusnya. Ada soalan lagi ke? Ada lagi ingin bertanya? Okey, jumlah dari Puan Fatihah, jumlah bayaran yuran Kafa dah ada ke Ustaz Wasim? Setakat ni masih belum ada lagi. Kita masih lagi menunggu memo kebenaran dan juga list bayaran daripada pihak jabatan lah. InsyaAllah bila dapat nanti kita akan terus maklumkan. Kita masih lagi buka. Ada lagi soalan untuk diajukan ke? Baiklah, ibu bapa tak perlu risau seandainya ada lagi kemuskilan yang bermain di fikiran ataupun tiba-tiba lepas habis ni nanti tiba ada yang puan nak bertanya, boleh terus ke grup Telegram tahun 1. InsyaAllah nanti kami sebagai guru akan cuba bantu untuk menjawab persoalan-persoalan daripada ibu bapa. Baiklah, untuk sesi soal jawab kita ada lagi satu soalan. Ada satu lagi soalan yang satu soalan saja lagi. Okey, tempahan makanan bila dibuka ya dari Puan Nazihah. Okey, dimaklumkan insyaAllah link tu akan dibuka pada hari ini Puan, insyaAllah. Baiklah, kita tutup sesi soal jawab. Sebelum kita akhiri majlis, saya mohon kerjasama daripada ibu bapa untuk onkan kamera untuk sesi bergambar. Jika tidak keberatan, mohon ibu bapa onkan kamera untuk sesi bergambar. Okey, mohon ibu bapa onkan kamera dulu untuk sesi bergambar. Kena stop sharing tu. Kita stop sharing dulu. Baiklah. Okey, kita onkan kamera. Kita senyum. Kalau boleh buka mask tu, bolehlah buka mask. Kalau yang boleh buka mask, kalau bukan di tempat yang tertutup lah. Oh, tak boleh. Kasar, handsome berbaju sekolah. Okey, ada lagi tak yang nak onkan kamera? Puan Guru Besar. Tengok Puan Guru Besar senyum je nak sambut kehadiran kamu ke sekolah nanti. Puan Loh, Puan Hiza. Okey. Boleh kita ambil gambar sekarang? Okey, sedia. 1, 2,
3. Okey, sekali lagi ya. Okey, Cikgu Azmal kata sekali lagi. Boleh? Kita senyum yang paling manis. Okey, 1, 2, 3, senyum. Pandai. Terima kasih. Akhir kata dari saya mohon kemaafan seandainya sepanjang saya mengecarakan majlis ini terkasar bahasa, tersilap kata. Sekian saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.